Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kita berbagi-bagi dalam keadaan mentaati Allah SWT, dalam keadaan Islam, keadaan iman, dan kita mohon pengampunan Allah SWT atas segala kejahatan, segala keburukan diri kita. Kita mohon Allah SWT memberi kita taufik dan hidayah untuk kita memahami dan untuk kita mengamalkan kitabnya. InsyaAllah ta'ala tuan-tuan, sebagaimana tertera dalam skrin tu, pada hari ini kita akan lihat kepada surah Al-Isra, mula daripada ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Pada surah Al-Isra ni, kalau kita meneliti surah Al-Isra ni, dia adalah perintah Allah SWT. Mula daripada ayat ni sampai beberapa ayat di bawah tu merupakan perintah-perintah Allah SWT. Banyak perintah Allah SWT kepada manusia, kepada orang-orang beriman lah. Perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman. Tapi dan kita lihat di sini perintah pertama Allah SWT kepada orang beriman, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah perintahkan alla ta'budu, janganlah kamu semua menyembah illa iyyahu, melainkan dia saja, semata-mata dia saja. Jadi first kali perintah Allah SWT adalah ibadat. Dalam bab ibadat, janganlah orang beriman ini menyembah, beribadat. Kita akan menyembah, ta'budu ni adalah beribadat. Dan beribadat ni kalau kita lihat banyak sekali takrif tentang ibadah, jenis-jenis ibadat pun banyak sekali. Itu kalau kita boleh belajar di tempat lain tuan-tuan, kita boleh belajar di sini. Kita nak motivate aja, kita nak beri perangsang ajalah. Jangan kita tujukan ibadat kita kepada selain daripada Allah. Apa yang khusus, ada ibadat-ibadat, amalan-amalan yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita tujukan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sujud, rukuk, jangan ditujukan kepada selain daripada Allah. Berdoa, kita berdoa, jangan ditujukan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam-macam jenis ibadat, jangan ditujukan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau seorang itu tujukan ibadat dia, jenis-jenis ibadat, walaupun satu je, satu bahagian daripada ibadat, banyak ibadat kepada Allah, tapi dia ditujukan satu bahagian kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah menjadi musyrik, dia telah menjadi ahli syirik, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni tegas sekali. Jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat. Kerana manusia kadang dia menyembah Allah, tapi pada masa yang sama dia menyembah juga selain daripada
Allah Subhanahu taala. Dia bertawakal, dia cinta, dia berdoa, dia menyembelih, apa sajalah ibadat-ibadat, rukuk, solat, istighasah, isti'anah, semua tu jenis-jenis ibadat tak boleh ditujukan kepada selain daripada Allah Subhanahu taala. Itu yang pertama. Kemudian selepas tengok tuan-tuan, selepas perintah Allah Subhanahu taala kepada ni perintah yang tertinggi sekali. Perintah tertinggi kepada kita adalah untuk hidup ni adalah untuk beribadat kepada Allah dan tidak menyembah atau beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu taala. Tak guna seorang itu hidup kalau dia tidak beribadat kepada Allah Subhanahu taala. Apalagi kalau dia melakukan kesyirikan, dia beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu taala. Itu kira perintah paling tinggi sekali lah. Perintah paling tinggi. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan message la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu taala. Itu adalah perintah, urusan ataupun kita cakap perkara yang paling tinggi sekali lah dalam kehidupan. Kita tengok perintah yang paling agung sekali adalah manusia itu beribadah kepada Allah. Kerana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerana Allah tidak menciptakan jin dengan manusia melainkan supaya mereka menyembahnya, supaya mereka beribadat kepada dia. Jadi itu yang paling tinggi sekali. Second ranking dia tuan-tuan. Tengok second selepas ini paling tinggi sekali. Ranking yang kedua je Allah kata di sini wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa. Dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu semua berbuat ihsan. Tu. Jadi mula-mula hak Allah SWT. Kalau seorang hamba tu dah tunaikan hak Allah SWT, hak siapa yang paling utama sekali? Next on the row lah. Siapa punya hak? Bukan hak si fulan, bukan hak isteri, bukan hak anak, bukan hak majikan, bukan hak pemerintah, bukan hak. Semua ada hak ke atas kita. Mereka ni semua ada hak. Tapi yang paling utama sekali adalah menunaikan hak walidain. Hak kedua orang tua. Kedua ibu bapa. Itu kata ulama, setinggi setinggi-tinggi hak manusia sesama manusia adalah hak dia kepada orang tua dia, kepada ibu dan bapa dia. Itu paling tinggi sekali hak mereka. Dan apakah hak mereka? Ihsan. Ihsan itu bir ataupun bir. Dalam ayat lain bir, ini ihsan. Ihsan ini berbuat yang terbaiklah, ihsan. Ihsan ni adalah berbakti, berbuat baik, dan ihsan kan muhsin kan, orang kita cakap orang yang suka kepada kebaikan untuk orang lain. Jadi apa saja yang baik itu hendaklah ditujukan kepada walidain. Itu kedua ibu bapa yang pertama sekali. Banyak kita ada kebaikan pada diri kita. Kita ada kebaikan yang kita nak curahkan, kita nak berikan kepada orang selain daripada kita, sesama manusia lah, sesama manusia. Tapi the first kali adalah walidain. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang paling aku kena buat baik sekali? Ibumu. Sampai 3 kali, ibumu. Selepas itu bapamu. Jadi termasuklah ibu 3 kali, bapa sekali. Tapi dua-dua termasuk walidain, ibu dan bapa. Tapi ibu punya hak tu lagi tinggi daripada bapa punya hak. Jadi ihsan. Kata ulama, kalau ada perkataan yang lebih tinggi daripada ihsan, kalau ada, tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan gunakan ihsan. Ihsan ni satu level yang tinggi sekali. Ini hendaklah ditujukan kepada ibu bapa. Kerana apa tuan-tuan? Kenapa ibu bapa dapat tempat selepas Allah Subhanahu Wa Taala? Kedudukan hak yang paling tinggi sekali adalah hak ibu bapa. Kenapa tuan-tuan? Jawapan dia senang aja. Kerana jasa mereka. Kerana jasa mereka kepada kamu. Buat baik kepada mereka, buat ihsan kepada mereka, kerana mereka telah buat ihsan kepada kamu. Kerana mereka dah buat ihsan kepada kamu. Kita tanya diri kita tuan-tuan. Ibu dan bapa kita dah jalankan kewajipan mereka terhadap kita tak? Sebagai anak, kita sebagai anak. Ibu dan bapa kita
dah laksanakan kewajipan mereka kepada kita ke belum? Iaitu menjaga kita, mendidik kita, membesarkan kita, menjaga kita, apa sajalah. Dah ke belum? Dah. Ibu dan bapa dah, sampai anak tu kahwin, sampai anak tu berkahwin, dah besar, dah berkahwin. Ibu dan bapa dia biasanya kalau kita dah sampai kepada peringkat dah kahwin ni, ibu dan bapa kita dah laksanakan tugas mereka. Dia dah laksanakan tugas mereka. Mereka dah buat apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka, iaitu jaga anak mereka. Mereka dah jaga anak mereka, iaitu mereka besarkan anak mereka, dah besarkan anak mereka. Itu jasa mereka. Mereka dah berjasa kepada kamu. Tak ada orang cakap ibu dan bapa dia belum berjasa kepada. Jadi ibu dan bapa mereka dah lakukan hak mereka. Hak kita lah. Mereka dah tunaikan hak kita dengan menjaga kita, besarkan kita. Sekarang ni tuan-tuan, hak mereka pula kita kena tunaikan. Hak kita dia dah tunaikan. Apa jasa mereka, kata ulama senang. Apa jasa mereka? Jasa mereka adalah mereka sacrifice everything untuk awak. Mereka korbankan segala-galanya untuk kita. Dari kalau ibu lah, dari mengandung lah, daripada mengandung dia dah korbankan segala-galanya untuk kita. Sampai melahirkan kita, menjaga kita, makan minum mereka korbankan untuk kita. Tidur mereka, kesihatan mereka, semuanya. Kalau kita nak tahu apakah pengorbanan ibu dan bapa kita, besok lusa kalau jumpa ibu, tengok tangan dia dah berkedut, tengok muka mereka dah berkedut. Untuk apa yang mereka lakukan? Kenapa dah berkedut semua muka-muka ni? Untuk membesarkan kita. Tangan mereka yang kasar, kalau ayah tangan mereka yang kasar ni, untuk apa mereka lakukan itu? Untuk membesarkan anak je. Kita rasa pasal kita sekarang dah jadi ayah dan ibu. Kan kita dah jadi ayah dan ibu, kita rasa kita buat segala-gala untuk anak kita, betul tak tuan-tuan? Anak kita pening ke, anak kita apa, segala-gala, everything. Kalau apa lagi ibu ayah yang susah, dia anak dia kalau belajar di luar negara ke di mana pun, mereka sacrifice everything. Sampai baru-baru ni yang PKP kan, yang satu budak tu kena compound RM1,000, ayah datang dengan duit shilling. Dengan duit termasuk bukan duit shilling semua. Termasuk ada duit shilling, termasuk duit RM1, RM2. RM1,000 tu ayah tu datang untuk nak apa ni? Nak bayar compound untuk anak dia. Ada satu salesman tu cakap ayah dia datang, seorang anak dengan ayah datang nak beli laptop, anak dia masuk universiti. Ayah dia keluarkan dengan duit RM1 tuan-tuan. Duit RM1 beli laptop berapa ribu, RM1,000 untuk anak dia. Itu contoh ibu dan bapa ni dia give up everything, dia sacrifice everything, segala-galanya. Kesihatan mereka lah, tidur mereka lah. Dia tak ada masa lagi untuk orang lain, melainkan kita untuk membesarkan kita. Itu jasa mereka. Sekarang mereka dah tunaikan jasa mereka. Sekarang kita punya turn pula untuk nak tunaikan hak mereka. Boleh tak kita tunaikan? Tak boleh. Macam mana pun kita buat pun kita tak boleh. Kita boleh macam mana tuan-tuan? Ibu kita mengandung kita 9 bulan aja. 9 bulan ada ke mana-mana dia bawa kita. Kita ada 9 bulan dokong ibu kita. Senang nak cakap lah. Ibu kita dokong kita dalam perut kita, bawa kita. Dia kadang sakit, jalan susah, naik lift, turun tangga, susah semua, tidur dengan kita, pergi tandas dengan kita, musafir dengan kita semua dalam 9 bulan. Ada tak kita dokong ibu kita 9 bulan straight, 9 bulan kita bawa ibu kita. Dan mengandung ni biasa first few weeks saja dengan termuntah-muntah, dengan itu the beginning and the ending pun teruk. Bila nak lahir lagi teruk lagi. Nak lahirkan anak tu lagi teruk lagi. Bila yang kita buat? Bila yang kita buat yang menyamai jasa ibu dan bapa, ibu kita ni, cakap ibu ajalah. Ibu kita ni bila yang kita buat? Yang kita dokong dia sampai 9 bulan, kita bawa dia ke mana-mana, tak ada. Seorang lelaki ni, Ibn Umar, dia jumpa Ibn Umar, dia datang dari tempat yang jauh.
saya ingat dia Yaman ke apa. Datang, dia dukung ibu dia tuan-tuan. Kita pun tak buat dia ni. Bukan naik transport. Dia tak ada transport. Datang dukung ibu dia untuk mengerjakan haji. Sampai je dia tawaf je, dia nampak Ibn Umar. Ya Ibn Umar, ada tak aku dah balas jasa ibu aku dukung dia dari Yaman. Yaman itu beribu-ribu kilometer tuan-tuan. Kita nak cakap ke Mekah. Dengan dukung tu angkat ibu dia. Mana ibu dia? Apa ni? Ibn Umar cakap belum lagi. Engkau belum balas lagi. Itu baru berapa hari saja dia dukung ibu dia. Ibu dia yang mengandungkan dia. Itu baru cakap mengandung aja tuan-tuan. Baru cakap 9 bulan aja. Belum after birth. Belum selepas itu. Dan mereka korbankan segala-galanya untuk itu. Jadi sekarang kita punya turn. Mereka dah laksanakan hak mereka. Hak kita. Mereka dah tunaikan hak kita. Dan biasanya semua daripada kita dah ditunai hak kita. Kita dah membesar. Sekarang ni nak cakap belum tunaikan hak apa? Awak dah besar. Awak dah senang. Kan? Kerana apa? Kerana jerih payah ibu bapa lah. Itu. Ibu dan ayah ni kadang bukan senang tuan-tuan. We are not born millionaires punya fathers atau mothers. Kita bukan lahir dengan millionaire punya ibu dan ayah. Biasanya semua kebanyakan kita kampung-kampung semua semua daripada orang-orang kampung ni semua orang-orang susah. Biasanya lah orang kampung kan, orang-orang susah. Bukan orang-orang kaya semua. Semuanya susah. Jadi kita dapat gambarkan lah. Sekarang kita punya turn pula untuk kita tunaikan hak mereka. Jadi Allah perintahkan. Ini hak yang paling besar sekali. Yang awak kena tunaikan adalah hak ibu dan ayah awak. Tak ada manusia di dunia ni, tak ada manusia yang di dunia mempunyai hak yang lebih daripada ibu dan bapa kita. Melainkan Rasulullah SAW itu hak yang lain. Tapi hak berbuat baik kita kak. Hak berbuat baik adalah hak ibu dan ayah kita. Kemudian Allah cakap imma yablughanna indakal kibara, dan jika salah seorang daripada mereka au kilahum atau dua-dua sekali sampai kepada kibar. Kibar ni usia yang tua lah. Usia yang cakaplah 60, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, usia yang tahun dan dia indaka dia bersama kamu. Dia hidup bersama kamu, dia tinggal bersama kamu. Ini orang yang jaga ibu dan ayah ni nak kena jaga sikit. Kita cakap high return. Kalau jaga ibu dan ayah ni high return. Return dia apa dia? Jannah. Return dia adalah syurga. Siapa yang jaga ibu dan ayah dia, apa Allah janji, apa yang Rasulullah SAW janji adalah syurga. Syurga. High return. Kita cakap. Tapi high risk juga. High risk juga. Fala taqul lahuma. Kalau mereka ini tua, biasanya ibu-ibu muda, bapa-bapa muda boleh kontrol lagi. Ibu-ibu muda, bapa muda, anak kurang ajar, biadab, kurang adab dengan dia. Mereka masih lagi boleh ketuk anak tu, boleh kejar anak tu, boleh sabat anak tu. Betul tak? Ibu-ibu yang muda lah, atau ayah-ayah yang muda. Yang muda, sebab itu Allah cakap yang tua. Yang tua ni mereka dah weak sangat. Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh nak angkat tangan ke, nak kejar anak, nak sepak anak ke, nak pukul anak ke, nak cakap balik pun tak boleh lagi. Nak cakap pun dah terketar-ketar. Dah cakap pun dah tak itu. Weak lah dalam keadaan mereka ni dalam keadaan lemah. Salah seorang daripada mereka atau kedua-kedua mereka. Jadi Allah kata di sini dalam keadaan mereka gini. Dan mereka ni dalam jagaan kamu, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu katakan kepada keduanya uff. Sini. Apa maksud ni? Ini ulama jelaskan. Dia bukan mengata cheese gitu, bukan itu. Bukan itu sajalah. Yang itu memanglah. Tapi kata Syekh Al-Imam At-Tabari, Imam Tabari ni, janganlah tindakan atau perkataan mereka tu yang menyakiti hati kamu tu.
Dia punya action atau dia punya words, diorang punya perkataan atau dia punya mereka punya tindakan itu yang menyakiti hati kamu tau, yang sakit hati. Contohlah, mak dia buang air merata-rata. Mak cakap buang air di tandas, dia buang tempat sini mungkin. Atau mak cakap tentang anak, dia tinggal dengan anak, cakap tentang anak dia. Kau ni macam ginilah, kau ni macam gini. Kau tak tahu jaga anak lah, engkau ginilah, engkau selalu gini. Cakap. Memang. Itu sebab ayat ni turun macam gitu. Jangan ingat kita expect kita jaga ibu dan bapa kita, ibu dan bapa kita tak akan buat yang menyakiti kita. Aku dah bagus, kita cakap. Aku dah bagus jaga diorang. Kenapa diorang balas dengan aku macam ni? Memang. Ini ayat Quran. Memang macam gitu. Memang macam gitu. Kita, ibu dan bapa kita akan cakap, akan lakukan yang menyakiti hati kita. Jadi respon dia macam ni. Itu Allah cakap, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu bosan. Jangan, kalau dalam uff ni macam menggerutu tak tahulah, menggerutu gitu. Itu bahasa Indonesia kot. Jangan jengkel lah. Jangan tunjukkan, jangan express yang kamu ni bosan. Itu aja tuan-tuan. Bukannya. Jangan tunjukkan kamu ni boring lah. Orang kita boring, bosan. Macam mak kita tengok kita, kita muka kita berubah, muka kita itu. Jangan diorang detect. Jangan mereka detect daripada kita reaksi kita yang menunjukkan kita ni bosan dengan mereka, jengkel dengan mereka. Itu. Bukan senang tuan-tuan. Senang tak? Susah. Sabar, kena sabar. Kata ulama, gentleman sikit. Simpan dalam hati. Diam aja. Bersabar aja. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, apa tindakan mereka ni akan menyakiti kamu. Memang menyakiti, dan kamu tak salah pun, kamu tak salah. Tapi dengan dalam itu pun kamu tak boleh balas balik. Tak boleh balas dengan apa? Bukan dengan lempang ke, bukan dengan itu. Kamu tak boleh balas tunjuk muka kamu yang tak yang bosan gitu. Yang marah lagi, teruk lagi ya. Bosan tu bawah sikit, yang marah. Jadi apakah ucapan dia? Alif dengan fa je. Uff. 2 huruf aja. Kata ulama, kalau ada perkataan yang lebih ringan lagi, dua huruf ni tentu Allah guna. Ni 2 huruf itu yang paling minimum sekali. Paling minimum sekali adalah kamu tunjukkan raut wajah kamu yang bosan, yang jengkel, yang tak setuju. Itu saja dah kira uff. Itu saja dah kira uff. Jangan main-main. Jadi dekat high risk, high return. Kita nak syurga. Syurga ni bukan senang-senang nak dapat gitu saja. Mesti ada ujian dia. Ujian dia ni, dia lah ujian dia. Jaga mak bapak ni. Ujian dia macam gitu. Kadang orang tak, mak ni apalah. Mak ni apa dah? Out lah. Dah apa lagi? Itu ustaz tak boleh. Tak boleh lah. Kata nak ikut Al-Quran. Ni dia lah. Tak boleh lah. Diam aja lah. Tahan aja lah. Sabar aja, tahan je. Mak cakap apa-apa, senyap aja, diam aja. Tunduk aja. Apa yang mak cakap. Ini yang susah ni ustaz. Ini yang susah. Memang kita cakap bukan susah, super susah. Kalau jaga ibu yang okey-okey aja, ibu yang tak komplain, yang ini semua okey. Kena ibu yang itu, Allah. Saya ada seorang kawan, mak dia hari-hari balik marah dia, tuan-tuan. Mak dia. Saja mak dia dah tua lah, umur 80 lebih gini. Lagi tak boleh jalan. Dia akan cebok mak dia. Dia akan sampai dia buat tandas dalam bilik buat dia. Dia pacarkan dia sendiri buat tandas untuk mak dia. Dia buat apa sekali. Mak dia punya balas. Dia buat tandas. Dia cebok mak dia. Dia salin mak dia. Dia bagi makan mak dia. Apa saja. Tapi mak dia punya cakap dengan dia, saya dengar pun berdesing, tuan-tuan. Saya balik, saya ziarah rumah dia. Saya dengar mak dia cakap tentang dia. Kau ni bodoh ke? Kau ni gini ke? Kau ni gini. Allahu Akbar. Saya cakap macam gini. Mak dia macam gitu. Tapi anak ni, ya Allah, anak soleh betul. Anak-anak yang baik betul. Jaga je mak dia. Gitu. Kita tak ada mak macam gitu.
Kita baru mak cakap sikit aja, mak tegur aja. Kadang betul pun, bukan salah, kadang betul pun. Punya mengamuk, punya melenting, muka macam nak makan orang. Macam gitulah. Come on lah. Ni ayat Quran. Allah cakap tak boleh. Wala tanharhuma. Dan itu daripada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah. Apa yang mereka lakukan kepada kamu, kamu kena sabar. Kamu pula jangan tangking mereka. Tanhar itu sergah macam tanhar daripada nahar. Push mereka. Jangan push mereka. Macam gitulah. Jangan push mereka. Kadang kita bincang-bincang dengan mak bapak kita ni, kadang nak push diorang. Push them tu apa? Kadang ke rumah orang tua, ke rumah ini, kadang nak push mereka tu. Nak push. Itu push lah tu. Tanhar rumah. Tak boleh juga kata-kata yang push mereka nak cakap, tengking lain sangat. Tanhar ni macam nahar itu macam kita cakap sungai. Jadi air sungai kalau mengalir depan kita kan, dia push kita. Macam gitu. Jangan push diorang dalam cakap dengan mereka ni. Satu, apa yang mereka cakap kamu kena terima, kena sabar. Kamu pula tak boleh push mereka dengan cakap mak kena ikut, bapak kena ikut, macam nak push mereka. Itu pun tak boleh juga. Itu pun susah juga nak buat tu. Itu nak buat apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah kepada mereka, Allah cakap satu je, qaulan karima. Perkataan yang mulia. Itu aja yang awak boleh kata adalah perkataan yang mulia. Full stop. Faham tak? Apa yang kita boleh cakap dengan ibu kita? Yang mulia, yang baik-baik, yang sopan. Itu aja. Keluar daripada karimah, dah kira tak mulia. Nak cakap apa? Bang pintu, jangan cakap lah. Sekarang budak-budak muda, ni semua banyak yang ada ni semua dah jadi datuk nenek pun. Dah ada itu. Budak-budak muda ni kadang dia tak dengar ni ceramah-ceramah tazkirah tentang ibu bapa. Tapi hari ibu bukan main lagi. Dia bukan gitu, tuan-tuan. Dia nak kena hari-hari benda ni. Itu yang kita nak buat baik kepada ibu dan bapa. Apa yang keluar daripada kita ni semua yang ihsan, semua yang karim. Satu Allah cakap ihsan. Lagi satu Allah cakap karim, yang mulia, yang baik, yang semua itu aja. Itu yang boleh keluar daripada kita. Ini bukan senang. Terus terang nak cakap bukan senang. Bukan senang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan senang. Jadi kita sedihlah orang treat orang pelakukan ibu dan bapa dia. Jangan cakap orang lain lah, kita aja tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau orang ni dia tinggal sebelah lah. Jiran ni rumah dia, ni rumah ibu dia. Atau ibu lah kita cakap lah, ibu sendiri yang tinggal sendiri di rumah dia. Dia tinggal sebelah sini. Dia tinggal sebelah. Berjiran, sebelah pintu je lah, macam sebelah pintu. Dia balik rumah tak tanya khabar ibu dia. Tak tanya khabar, tak jenguk ibu dia. Balik keluar. Rapat sangat rumah dia, sebelah je, sebelah pintu je. Next door aja. Macam mana pendapat tuan-tuan? Anak yang apa ni? Tak pernah pun. Jarang. Sebulan sekali adalah, seminggu sekali. Cakaplah seminggu sekali aja dia jenguk. Khabar mak, baik, sihat, mak dah makan. Dan itu seminggu sekali aja. Seminggu sekali dia tak. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, terus terang tuan-tuan. Anak apa ni? Seminggu sekali aja tanya khabar dengan mak dia. Tinggal sebelah-sebelah. Tinggal sebelah-sebelah. Anak apa ni tuan-tuan? Anak yang tak kenang jasa lah. Mak bapak dia dulu, mak dia dah jaga dia macam gitu macam pula dia treat mak dia. Saya nak tanya dengan tuan-tuan. Handphone kita dengan rumah orang sebelah ni mana lagi dekat? Handphone kita dengan rumah orang sebelah kita, kalau rumah flat, handphone kita dengan rumah orang sebelah kita mana lagi dekat? Handphone kita. Tak boleh ke tanya khabar mak bapak? Tak boleh ke jenguk mak bapak? Sekarang lagi ada video call lagi. Angkat aja handphone aja,
telefon je. Dekat sangat handphone kita. Tak boleh ke tanya mak bapak kita? Kita online every time online. Tapi online dengan siapa tuan-tuan? Dengan kawan-kawan, dengan member-members. Online dengan mak, bapak, tak ada. Ini kita lah. Jangan cakap orang lain tuan-tuan. Ini kita. Tak ada nak online dengan mak bapak. Oh, mak aku mana tahu WhatsApp? Jangan tipu. Mak kita umur 80 lebih, boleh WhatsApp semua, boleh video call lagi semua. Seminggu sekali je online dengan mak bapak. Allahu Akbar. Tak telefon mak bapak. Hari-hari tak boleh telefon, hari-hari tak boleh telefon. Sejak bila ada keluar kaedah hari-hari tak boleh telefon? Saya ada seorang abang tuan-tuan. Saya ada seorang abang. Haji Azman. Dia dah set the standardnya tinggi sangat tuan-tuan. Kita ni tak boleh kejar. Bukan hari-hari dia telefon. Dia telefon 2 kali sehari. Siapa yang boleh beat tuan-tuan? Kita kena tinggal jauh je. Bagaimana? Itu yang mak saya akan banggakan. Mak saya akan cakap dengan saya bukan tentang berapa nak bagi duit, bukan tentang berapa anak tu, tapi mak saya akan cakap dengan saya tentang berapa anak yang telefon dia. Mak kita akan cakap siapa yang telefon dia. Tuan-tuan, kita ada adik-beradik ramai. Kita ada adik-beradik ramai. Kalau ada adik-beradik 7-8 orang, cakaplah 7-8 orang lah yang masih hidup lah. 7-8 orang. Kalau satu orang ambil 1 jam tuan-tuan. 1 jam. Engkau telefon mak 8 to 9. Aku telefon mak 9 to 10. Aku pula telefon 10 to 11. Mak kita tak kesunyian. Mak kita tak kesunyian. Every hour anak dia ada telefon. Jadual every day. Macam mana mak kita every day cakap dengan kita waktu kita kecil. Gitu kita kena buat dia. Macam mana mak kita sayang kita every day. Bukan once a week dia sayang kita. Bukan dia berbual tanya khabar kita once a week bila kita kecil. Bila dia jaga kita. Dia jaga kita every day. So every day we have to call him. We have to call her. Kita kena telefon dengan dia. Tapi kita main-main. Kita punya handphone tu senang nak cakap, boleh buang aja lah. Handphone mahal macam mana tu, just throw it, sudahlah. Kalau handphone tu tak boleh berguna untuk handphone ni, kalau kita fikirkanlah tuan-tuan, handphone ni adalah untuk yang terbaik sekali. Kalau ada orang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ada handphone yang terbaik. Kepada siapakah aku nak telefon handphone ni, gunakan handphone ni? Tentu Rasulullah cakap ibumu. Kepada ibumu. Kepada bapamu. Tentu akan cakap itu. Tapi kenapa? Tak boleh telefon hari-hari, tak boleh. Tak boleh telefon hari-hari. Kenapa tak boleh telefon hari-hari pula? Sejak bila ni? Tak boleh berbual dengan mak. Sejak bila tak boleh berbual dengan mak? Bingit dengan mak. There's something wrong dengan kita. Kalau kita ada cakap, aku tak boleh berbual dengan mak aku. Aku tak boleh dengar suara dia. Sekali-sekali bolehlah lepaskan rindu. Awak ada masalah. Awak ada masalah dalam hati awak dengan mak awak. Superficial aja. Hari raya, menangis gini semua, hari ibu semua superficial aja. Kalau hari-hari tak boleh. Kalau awak betul-betul sayang, kalau orang bercinta, orang yang dia sayangi, is it wrong untuk dia telefon every day? Dia sayang dengan isteri dia. Salah ke dia telefon? Kalau berjauhan lah, isteri dia outstation ke apa? Isteri dia outstation ke KL, dia di Johor ni. Dia sayang dengan isteri dia. Dia akan telefon isteri dia. Tahu tak? Every day dia akan telefon isteri dia, tanya khabar online dengan isteri dia. Pasal dia sayang. Mak kita tak buat gitu asal apa? Senang nak kata tak sayang sangat lah. Sayang juga. Tapi tak sayang sangat. Tak sayang sangat. Ada problem kita dengan mak kita. Itu kita punya problem. Parents dia nak apa? Ibu ni, dia kesunyian tuan-tuan. Nak yang tua tau kita cakap, yang dah tua. Dia kesunyian. Dia kesunyian. Dia sendiri saja. Dia harapkan daripada kita, call aja. As simple as a call aja daripada kita, itu pun kita tak boleh buat. Dan kita nak cakap, we are good Muslim. Jangan beranganlah kita. Senang ni akak, jangan berangan. If you cannot be a good son, if you cannot be a good daughter, don't dream to be a good Muslim. Itu sahaja. Senang aja. Anak yang baik apa kalau sebulan sekali telefon?
Anak yang baik apa? Kalau setahun sekali aja jumpa, baik apa? Tak mampu ke kita nak tanya? Di luar kemampuan awak ke untuk awak telefon mak awak hari-hari? Di luar kemampuan awak ke untuk ini saya ingatkan diri saya sendiri kan. Semalam pun saya dah terlepas terlupa telefon. Ini ingatkan diri saya. Diri saya bukan tuan-tuan aja tuan-tuan, sama-sama kita ingat mengingati. Apakah kita tak mampu tuan-tuan? Di luar kemampuan kita ke untuk kita angkat telefon tu, untuk kita tanya khabar dia? Di luar kemampuan kita ke benda tu? Is it out? Itu saya tak mampu Ustaz. Itu di luar kemampuan saya. Kita nak bohong dengan siapa? Kita nak bohong dengan siapa? Kita WhatsApp orang, kita Facebook orang, kita Twitter orang, kita apa saja setiap hari. Every day kita online dengan orang. Kenapa dengan mak tak boleh online every day? What's our problem? Apa problem kita? Itulah. Untuk orang semua the best. Semua yang baik-baik, yang semua yang kelakar-kelakar, semua yang lucu, semua yang berita-berita gembira semua untuk orang. Tapi untuk mak nanti telefon, mak sakit lah, duit habis lah, kena potong gaji lah, kena. Yang mak semua yang tak baik-baik punya. Untuk ibu ayah semua yang berita-berita yang tak baik aja kita telefon. Bila terjadi apa-apa, sakit anak ini baru telefon mak. Telefon mak bila berita tak baik. Itu kita. Kita jangan pura-pura tuan-tuan. Itu kita. Bila kita nak telefon anak-anak kita gembira, suami isteri, satu keluarga semua, lupa mak. Confirm kita lupa. Kalau saya dengan keluarga saya happy-happy berjam ni, lupa mak. Lupa mak. Tapi kalau anak dah sakit, anak dah ini, itu, baru teringat mak telefon. Mak doakanlah, kita sakit ni semua satu keluarga kita ini, baru nak ingat mak. Itu kita lah tu. Yang tak baik semua kita push kepada mak kita supaya mak kita risaukan kita. Itu kita nak kat. Jadi mana ada karimah? Mana ada karimah? Perkataan yang karim, perkataan yang ihsan daripada kita semua out terus. Senang nak ikat out. Jangan putus asa lah. Ada masa lagi untuk kita repair, untuk kita muhasabah, untuk kita perbaiki. Nanti ada ayatnya. Kemudian Allah cakap, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan hendaklah kamu merendahkan diri dengan ibu bapa, tawaduk dengan mereka dengan belas kasihan dan kasih sayangmu. Dan kemudian Allah cakap, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuanku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara aku, mendidik aku, menjaga aku sewaktu kecil. Ini tuan-tuan bagi, mungkin ada di antara kita yang ibu dan bapa meninggal, dah tak ada. Macam saya lah, ibu ada, bapa dah meninggal. Agak-agak tuan-tuan, orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup, mana yang mereka lagi berhajat besar tuan-tuan? Mana yang berhajat besar kepada doa, kepada anak dia lah. Hajat dia besar, tinggi sangat kepada yang dah meninggal ke atau yang belum meninggal? Yang belum meninggal tuan-tuan, dia sakit aja tuan-tuan. Dia sakit aja. Sakit apa pun lah. Dia sakit aja. Kita telefon dia sakit. Kita doakan dia sembuh, sihat. Dia sakit aja. Sakit aja tuan-tuan. Dia sakit aja. Kaki ke sakit badan ke, sakit apa, pening ke apa, atau demam ke. Dia sakit aja. Kalau di akhirat, kalau dia sakit akhirat, sakit apa tuan-tuan? Disiksa tuan-tuan. Disiksa kalau di akhirat. Bukan di akhirat, di alam barzakh, di alam kubur ni. Sakit dia adalah disiksa. Dia bukan sakit pening, sakit apa. Sakit dia ada. Jadi mana yang lebih berhajat kepada kita? Doa kita adalah yang mereka yang dah meninggal. Mereka yang dah meninggal lagi berhajat. Jadi jangan kita cakap mak bapak aku dah meninggal, mak bapak, ada seorang sahabat tu, ayah dia meninggal tuan-tuan. Ayah dia meninggal. 1 tahun tuan-tuan. Ini bukan main-main tuan-tuan. 1 tahun doa dia hanya untuk ayah dia saja. 1 tahun doa untuk ayah dia. Tak doa untuk diri dia. 1 tahun dia kata, doa aku hanyalah untuk ayah aku je. Kita ada buat macam itu. Kita ada bangun malam, doa menangis-nangis untuk ayah kita yang dah meninggal. Menangis berjam itu bukan untuk doa untuk diri kita tuan-tuan. Diri kita hari-hari kita doa, tapi doa yang special hanya untuk ayah ada.
diperlukan doa kita. Kita ada pergi umrah. Pergi umrah ni untuk ayah aja, bukan untuk kita. Kita nak kita nak buat umrah untuk ayah kita. Ada. Semata-mata tau, pergi umrah ni bukan untuk diri. Nak buat umrahkan ayah dia aja. Pergi sana. Jadi banyak yang kita boleh buat, laku korban lah, macam-macam lah kita boleh wakaf apa untuk yang dah meninggal. Untuk yang meninggal tu lebih banyak kita boleh lakukan. Untuk yang hidup ni limited sangat tuan-tuan. Kita boleh telefon dia je. Kalau kita sini tak boleh ziarah terus, ziarah pun tak boleh. Kita dah kena lockdown, kita tak boleh cross pun, causeway macam saya lah contohlah. Atau tuan-tuan yang tak boleh ziarah, besok boleh insya-Allah. Tak boleh ziarah. Apa boleh buat? Boleh telefon je. Tapi untuk yang meninggal banyak tak? Boleh buat. Banyak. Yang meninggal ni banyak. Dan yang meninggal ni yang lebih memerlukan. Sebab itu dalam doa kita setiap hari 5 waktu tu adalah doa untuk ibu ayah. Selepas kita solat, kita dah tunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tunaikan hak kita dengan ibu bapa kita adalah doa kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rahmatilah mereka ya Allah, ampunlah dosa mereka ya Allah. Kita kata macam-macam lah doa yang untuk mereka yang telah meninggal dunia. Last sekali Allah cakap, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu tahu apa yang ada dalam hati kamu. Ini yang takut tu tuan-tuan. Kita punya hubungan dengan ibu dan bapa kita, siapa yang tahu? Manusia, kita boleh show off dengan manusia tuan-tuan. Tapi yang betul-betul yang tahu Allah Subhanahu Taala yang tahu apa yang ada hati kamu. Jadi ulama tafsirkan di sini, sikap kamu terhadap ibu dan ayah kamu, Allah yang tahu. Kamu ni anak yang baik atau anak yang derhaka, yang menilai dia Allah Subhanahu Taala, bukan manusia. Kita boleh keluarkan dalam WhatsApp, Facebook lah kita dengan ibu kita, tapi yang knows best lah kita cakap adalah Allah Subhanahu Taala. Allah lebih mengetahui apa dalam hati kamu. Kamu ni anak yang baik ataupun kamu anak yang derhaka. Kamu anak yang betul-betul nak balas jasa ibu bapa kamu yang betul-betul bersungguh-sungguh ataupun tidak, Allah Subhanahu Taala tahu. Tapi ayat yang seterusnya, in takunus salihin, ni dia. Ini berita gembira sikitlah. Kalau kamu ni orang-orang yang salihin. Orang yang salih ni orang yang bertujuan baik. Dia bertujuan baik nak jaga mak dia, dia bertujuan baik nak rawat mak dia, nak penuhi hajat mak dia, tapi terkasar, tersinggung. Menyinggung tau. Singgungkan hati mak pun dah derhaka tau, menyinggungkan hati. Singgung pun tak boleh singgungkan hati mak, tapi menyinggung kata-kata dia. Kadang orang ni baik, tapi kata-kata dia kepada mak ni ada sikit tak baik sikit. Dia keluarkan kata-kata yang tak baik pula. Tapi niat dia baik. Jadi Allah cakap fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sungguhnya Allah Maha mengampun bagi orang yang bertaubat. Bagi orang bertaubat, kalau dia diinsaf, dulu kita dengan mak kita ya tuan-tuan. Dulu kita dengan mak kita, dengan bapa kita, bagaimana kita punya biadab kita, kurang hajar kita punya, ya Allahu Akbar. Ni Allah SWT tahu. Kalau kita niat tak, kita memang nak buat baik kepada ibu bapa. Tapi biasalah kita tak belajarlah, jahil lah kita cakap, banyak singgungkan hati, banyak kadang buat nangiskan mak bapak. Bukan singgung lagi tuan-tuan. Ada anak-anak baik-baik ni, anak-anak yang baik ni, orang-orang masjid ni semua, tapi buat nangiskan mak bapak. Ini pengalaman kita. Mak kita menangis, mengadu tentang anak ni cakap dia gini, anak dia cakap dia gini. Mak kita menangis, ya Allah, saya cakap ini apa punya dosa lah, menangiskan mak bapak. Banyak orang lagi kita boleh menangiskan, tapi kita nak menangiskan mak bapak kita pula. Ini jadi baik kita cakap.
Moga-moga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Kita bertaubat, moga-moga Allah terima taubat kita. Itulah sedikit tuan-tuan tentang peringatan kita. Sekali lagi, ayat Quran ni bukan senang. Kita jangan ingat easy ayat Quran ni berat, dia perlu mujahadah, dia perlu betul-betul. Kalau kita nak telefon mak bapak kita awal-awal kena mujahadah, kena telefon hari-hari, nak telefon, nak dengar apa dengan ibu ayah, lama-lama dah jadi biasalah. Mudah-mudahan itu apa yang kita boleh buat, kita hubungi mereka setiap kali. Kalau kita yang ada ni semua, kalau semua daripada kita berazam, aku akan telefon mak aku setiap hari. Kalau yang masih hidup lah, mak dengan ayah yang masih hidup, aku akan telefon dia setiap hari. Saya ingat itu dah cukup menggembirakan hati seorang ibu mendengar ketawa anak dia, panggilan suara anak dia. Terobatlah dia punya rindu dia. Dia seorang. Dia dengar suara kita itu macam kita kecil-kecil. Kita je lah tuan-tuan. Jangan cakap ayah dan ibu kita yang dah tua. Kita je yang masih muda ni, yang masih strong ni. Kalau anak telefon, kita benci tak? Macam mana tengah busy ke tengah ini pun kita akan respon. Kita akan respon. Tak sama orang lain telefon kita macam ibu dan ayah kita, macam anak kita telefon kita. Jadi sama juga. Mereka pun begitu juga. Kita ada time kita call mereka, gembirakanlah hati mereka. Sebagaimana mereka gembirakan kita di waktu kecil dulu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.